Baik, untuk kita dapatkan perkembangan terkini skuad Harimau Malaya di bumi Qatar, kita bersama rakan setugas kami, Zul Hilmi Zainal Azam. Hai Zul, dengar Zaki dengan Sur kat sini? Dengar Zaki, dengar. Baik Zul, kita nak teruskan sebenarnya agak sibuk sebenarnya untuk Zul dalam beberapa hari ini. Dan mungkin boleh kongsikan kepada kami apa jadual hari ini untuk Zul? Okey, jadual hari ini saya baru saja selesai untuk menemu ramah Darren Lock menjelang pertemuan menentang Bahrain, dan selepas ini saya akan mengikuti sesi latihan skuad negara di Universiti Qatar, yang mana saya rasa tumpuan hari ini lebih terarah kepada latihan lebih serius untuk percaturan taktikal dan mungkin set pieces bagi memastikan satu perubahan dapat dilakukan bertemu Bahrain nanti. Zaki. Okey Zul, berdasarkan respon pemain dari tembual Zul tadi, rasa lega lah bila pemain sedar yang sekarang ni bukanlah masa untuk mereka down dan sebagainya. So pada pengamatan Zul, berapa peratus agaknya pemain-pemain kita ni dah move on dari kekalahan 0-4 kepada Jordan, Zul? Mungkin 80% sebab masih ada lagi 2-3 hari sebelum bertemu dengan Bahrain, yang mana baki hari untuk pertemuan sebenar nanti akan terus memupuk semangat setia kawan, bonding bersama pasukan itu penting, dan tetapi masih orang kata apa, ada peningkatan dan juga perkembangan positif lah berdasarkan sesi latihan pertama dan kedua selepas mereka baru saja kalah kepada Jordan, dan ini penting kerana seperti saya katakan, pertemuan menentang Bahrain adalah misi hidup matilah skuad negara dalam kempen kali ini. Baik Zul, dalam tempoh 48 jam sebelum menentang Bahrain, apa yang menjadi fokus utama Kim Panggon dalam sesi latihan atau pertemuan dengan pemain? Seperti yang Zul katakan, ada untuk hari pertama dan hari kedua latihan tadi. Saya jangkakan fokus dia adalah menentukan kesebelasan utama yang lebih berkesan, yang lebih baik berbanding aksi pertama, dan juga faktor taktikal berdepan lawan, kerana dua perkara ini menjadi topik utama bualan peminat di tanah air, yang mana dikatakanlah menjadi punca kegagalan tewas mengejut pada Jordan. Memang diakui Jordan adalah pasukan yang kuat, berada di kedudukan 87 dunia berbanding Malaysia 130 dunia, tetapi 0-4 itu satu keputusan yang orang kata bukan kita jangkakan, dan juga kita tidak beraksi dengan baik, gagal untuk memberi saingan berbanding kalau kita lihat pasukan Asia Tenggara lain seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam menghadirkan satu impak yang berbeza, walaupun ada pasukan yang menang, ada pasukan yang kalah. Dua perkara ini saya pasti akan menjadi fokus dan juga tumpuan Panggon dalam merencana satu strategi dan kesebelasan yang terbaiklah orang kata berdepan dengan Bahrain nanti. Okey Zul, ini satu persoalan yang saya rasa lebih serius. Kita tahu yang Bahrain juga tewas pada aksi pembukaan Piala Asia. So jadi sudah pastilah Bahrain nak menang aksi lawan Malaysia ni. Sebenarnya tekanan itu lebih dirasai oleh Bahrain ataupun Malaysia, ataupun mungkin kita boleh katakan mata untuk kita dapat daripada Bahrain tu mungkin lagi senang berbanding dengan kita nak dapatkan daripada pertemuan dengan Korea. Ya, betul. Kita lebih mudah bertemu Bahrain bukan lebih mudah, lebih berpeluang dapat mata bertemu Bahrain daripada Korea. Realistiknya begitu. Tetapi saya rasa dua-dua pasukan berada dalam tekanan yang agak tinggi. Tetapi saya rasa Bahrain lebih tekanan kerana saya difahamkan untuk aksi bertemu dengan Malaysia 90% penyokong yang akan datang adalah terdiri daripada penyokong-penyokong Bahrain, kerana perlawanan itu akan berlangsung pada hujung minggu. Bahrain dan juga Qatar Doha ni tak jauh, hanya perlukan masa lebih kurang sejam ataupun 2 jam untuk sampai. Jadi dengan ribuan penyokong Bahrain yang akan datang, dengan harapan yang tinggi yang dibawa oleh mereka, sudah pasti itu akan memberi tekanan yang lebih kepada Bahrain. Pada ketika mereka juga masih belum menang dalam 3 perlawanan terakhir, tewas kepada Korea Selatan, dan mereka juga tewas dalam 2 aksi pemanas badan sebelum itu kepada Australia dan UAE. Jadi sebenarnya ada peluang dan ruang untuk Malaysia bangkit
Dan apabila bercakap mengenai peluang dan ruang itu, saya merujuk kepada aksi Bahrain bertemu dengan Filipina dalam aksi persahabatan sebelum ini, yang mana Bahrain hanya menang 1-0. Jika itu kita ambil kira sebagai faktor untuk penanda aras dan sebagainya, ada peluang buat Malaysia. Tapi dengan syarat beraksi bukan seperti bertemu Jordan tempoh hari. Kalau sejam tu macam perjalanan Zaki balik balik Negeri Sembilan lah kan. Betul, tampil. Baik, Zul, Betul. dan 90% itu adalah tentang penyokong lah yang akan ke stadium, dan 10% lagi adalah Malaysia. Betul tak betul? Dan kita nak tahu juga, ada Lebih tak kurang macam sebarang tu. info terbaru dari skuad Bahrain yang Zul dapat, terutamanya kecederaan atau perkara yang lain-lain? Okey Zaki, saya sempat meninjau sesi latihan Bahrain semalam, yang mana pemain berada dalam keadaan yang baik semuanya. Tak ada pemain yang duduk tepi mengalami kecederaan, melakukan orang kata pemulihan berbanding Malaysia. Macam Afiq dan juga Andy Dos Santos tak sertai latihan penuh pasukan, sekadar berlatih di tepi. Pada ketika pemain-pemain lain membuat latihan yang lebih serius kan. Tetapi pasukan Bahrain semua pemain menyertai latihan penuh, menandakan mereka tiada pemain yang cedera. Dan apa yang saya ingin highlight di sini, mereka mempunyai senjata, orang kata senjata lah dalam pasukan ini, iaitu pemain import Kedah. Saya tak pasti adakah pemain ini kekal bersama Kedah ataupun tak, tetapi ia merupakan pemain yang beraksi pada musim 2023, iaitu Musa Etede, pemain naturalisasi dari pasukan Bahrain ini. Orang kata akan menjadi duri dalam daging dan juga perlu diawasi oleh pasukan Malaysia, yang mana 3 hingga 4 pemain Jordan tempoh hari yang menjadi yang kata ancaman lah, seperti Nur Awar Abdeh, Yazan dan juga Mahmud Al-Mardi kan. Jadi kelibat Musa Etede ini, pemain import Kedah musim lalu, perlu diberi perhatian skuad Harimau Malaya. Oh, okey. Nampaknya mereka ada duri dalam daging. Okey, Zul. Untuk pengetahuan Zul, kami juga ada melakukan tinjauan mengenai apa yang dimahukan oleh rakyat Malaysia tentang game menentang Bahrain nanti. Untuk jangkaan Zul, untuk aksi menentang Bahrain nanti, apakah mungkin gaya permainan yang bakal disajikan oleh kedua pasukan? Tolonglah Zul, beri kita gambaran untuk kita tenang sikit daripada jauh ni, Zul. Saya tak jangkakan pasukan negara akan bermain bertahan ataupun parking bas, walaupun berdasarkan aksi pertama nampaknya kita mungkin perlu berbuat demikian untuk mengelak gawang dibolosi dengan lebih banyak kan. Tetap saya jangkakan pasukan negara akan kekal dengan permainan yang sama, permainan yang agresif ataupun yang menyerang, high pressing dan sebagainya. Cuma percaturan taktikal ataupun percaturan kesebelasan utama itu yang akan berbeza dalam perlawanan itu nanti. Yang mana pemain tengah akan posisi tengah akan berlaku perubahan. Nakso Insa saya difahamkan dipersiapkan untuk berada dalam kesebelasan utama berbanding Afiq. Seperti saya katakan, Afiq mengalami kecederaan. Jadi permainan menyerang dan juga orang kata mempunyai objektif dan juga variasi yang jelas itu akan dipertaruhkan Kim Pan-gon bertemu Bahrain. Okey, ini saya rasa antara waktu-waktu mendebarkan. Kita nak tahu sebelasan utama yang harapnya adalah yang terbaik lah yang akan diturunkan menentang Bahrain nanti. Baik, terima kasih Zul atas perkongsian yang menarik. Jaga diri, jaga kesihatan. Sama-sama Zaki.